Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Selamat. Semua sihat? Dah makan? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Okay, bagus. Cikgu suka dengan semangat kamu pagi ni. Okay, sebelum kita memulakan pengajaran, cikgu nak di hadapan kamu ada buku teks geografi masing-masing. Sudah? Ada, cikgu. Ada. Okay, bagus. Okay, sekarang sila buka halaman 38 dan cikgu nak kamu semua bagi tahu cikgu apa yang terdapat dalam gambar rajah yang dapat kamu lihat dalam muka surat tersebut. Okey, tolong bagi tahu cikgu sekarang. Matahari. Okey, lagi? Bulan. Okey, satu lagi yang kamu belum sebut. Bulan. Betul, orbit. Pandai semua murid cikgu. Okey, cikgu tak nak terangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan gambar rajah ni. Cikgu ada sediakan satu tayangan video. Cikgu nak kamu semua tonton video tersebut dan tolong bagi perhatian yang sepenuhnya, boleh? Sebab lepas ni cikgu nak tanya beberapa soalan, okey? Okey, cikgu akan mulakan tayangan video sekarang. Tolong bagi perhatian ya. Matahari ialah pusat sistem suria. Bumi dan semua planet beredar mengelilingi matahari. Laluan yang diambil oleh bumi untuk beredar mengelilingi matahari dipanggil sebagai orbit. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Bumi membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari setiap 1 tahun atau 365 1/4 hari. Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Ada tempat lain di bumi yang jauh sedikit dari matahari. Ini kawan saya, Danny. Dia tinggal di Amerika. Dan ini kawan saya, Shizuka. Dia tinggal di Jepun. Kedua-dua mereka tinggal di negara yang mengalami 4 musim. Ini musim bunga. Cuacanya nyaman. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan bunga. Lama-kelamaan, cuaca menjadi semakin panas. Bunga-bunga menjadi layu. Ini menandakan tibanya musim panas. Danny dan Shizuka bertukar pakaian yang lebih ringkas. Pada musim panas, mereka akan bermain bola di taman. Lama-kelamaan, daun bertukar warna. Ini menandakan tibanya musim luruh. Cuaca menjadi bertambah nyaman. Danny dan Shizuka bertukar pakaian yang selesa, seperti kardigan dan baju panas. Daun-daun pokok mulai gugur. Pokok kecil pun tinggal ranting. Lama-kelamaan, cuaca menjadi semakin sejuk. Ini menandakan tibanya musim sejuk. Danny dan Shizuka bertukar pakaian yang cukup tebal untuk memanaskan badan. Salji mulai turun. Salji akan melitupi punggung rumah, pokok dan taman. Danny dan Shizuka boleh bermain salji di taman. Mereka membina orang salji. Lama-kelamaan, salji pun mencair. Ini menandakan tibanya musim bunga. Cuaca kembali nyaman. Daun-daun kembali tumbuh. Danny dan Shizuka sudah tidak perlukan baju tebal lagi. Bunga-bunga mulai tumbuh. Suasana pada musim bunga sangat cantik. Jadi sekarang kita sudah tahu apakah 4 musim yang dialami di negara kawan-kawan saya. Yeay! Sekumpulan besar pengunjung berkumpul di padang bersebelahan planetarium. Mereka sedang menunggu untuk melihat gerhana bulan. Sarah dan Alex menyertai orang ramai. Sarah berkata, terdapat bulan penuh malam ini dan nampaknya gerhana akan bermula pada jam 8.30 malam dan dijangka berakhir sekitar 12.30 pagi. Alex bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan gerhana bulan? Gerhana bulan adalah satu fenomena semula jadi yang berlaku apabila seluruh atau sebahagian daripada cahaya matahari dihalang oleh bumi. Ini berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus dengan bumi berada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan. Jeff dan Eddie bermain di taman. Eddie berkata, "Hai Jeff, matahari tidak bersinar dengan terang." Jeff menjawab, "Mungkin ia disebabkan oleh awan yang melindungi matahari." Kemudian Eddie memberitahu Jeff, "Tidak, kerana tiada satu awan pun di langit hari ini." Jeff berkata, "Lihatlah, seseorang telah menggigit sebahagian matahari." Kedua-duanya berlari ke arah ibu Jeff. Jeff bertanyakan ibu, "Apakah yang terjadi pada matahari?" Ibu menenangkan mereka dan berkata, "Jangan bimbang nak, ia hanya gerhana matahari. Pakai cermin mata hitam kamu dan kamu berdua boleh melihat gerhana matahari dengan selamat tanpa merosakkan mata kamu." Okey, video telah pun tamat. Okey, menarik tak video tadi? Menarik, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak tanyalah. Berdasarkan video tadi, apa kejadian atau fenomena yang ditunjukkan? Okey, boleh bagi tahu cikgu sekarang? Gerhana matahari. Okey, lagi? Ada 4 musim, cikgu. Betul. Gerhana bulan. Okey, betul kawan-kawan cakap tadi. Ada, yes, betul. Iaitu kejadian 4 musim yang terdiri daripada musim Sejuk.
Lagi? Bunga, musim bunga. Yes, lagi? Musim luruh. Okay, satu lagi yang kamu belum sebut. Musim? Panas. Yes, betul. Pandai yang nombor cikgu. Okay, gerhana ada dua kan? Iaitu gerhana bulan dan gerhana. Matahari. Ya, betul. Okay, itulah yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu mengenai bab 3, iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Tapi cikgu hari ini hanya nak menekankan kepada topik kita, iaitu peredaran bumi. Okay, jadi cikgu telah selesai memberi sedikit penerangan. Jadi marilah kita bergerak kepada sesi yang seterusnya. Baiklah, tadi cikgu dah tunjukkan satu video yang menjelaskan konsep peredaran bumi dan kesan-kesan daripada peredaran bumi. Antaranya seperti kejadian gerhana matahari, gerhana bulan dan kejadian 4 musim. Jadi sebelum cikgu bagi penerangan dengan lebih jelas, dengan lebih terperinci mengenai bagaimana fenomena-fenomena tersebut berlaku dan bagaimana kejadian 4 musim tersebut terjadi, cikgu nak tengok sejauh mana pengetahuan sedia ada kamu semua berkenaan dengan fenomena-fenomena dan kejadian 4 musim tersebut. Jadi untuk cikgu nilai kamu, cikgu akan lakukan satu aktiviti. Boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu. Boleh, okey. Boleh. Sebelum cikgu teruskan ke permainan kita tu, cikgu akan terangkan bagaimana perjalanan aktiviti tersebut. Jadi cikgu nak kamu dengar dengan teliti dan dengar dengan kamu beri tumpuan sepenuhnya agar kamu tak tercicir lah. Baiklah, cikgu akan bahagikan kamu semua kepada 6 kumpulan yang akan dianggotai oleh 4 orang satu kumpulan. 4 orang dan satu kumpulan tu akan bekerjasama lah untuk bina satu peta minda berkenaan dengan kesan-kesan peredaran bumi. Jadi semasa kamu berada dalam kumpulan, cikgu akan cikgu nak wakil dari setiap kumpulan atau ketua lah datang keluar dan kita akan bermain fate wheel untuk menentukan warna sampul yang akan kamu dapat, sebab warna sampul tu akan menentukan kesan-kesan peredaran bumi yang gambar kesan peredaran bumi yang akan kumpulan kamu bentangkan. Faham tak setakat ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Okay. Faham cikgu, faham. Baik. Nanti kalau bila dah dapat sampul tu, kamu akan kembali ke kumpulan masing-masing dan kenal pasti gambar tersebut. Cikgu tak bagi tahu kamu tu kejadian gerhana ke, kejadian 4 musim ke, musim panas ke, musim luruh ke. Cikgu tak akan bagi tahu, cikgu hanya akan bagi gambar. Dan kamu semua dalam kumpulan akan analisis dan kenal pasti kesan yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila kamu dah kenal pasti, kamu berbincanglah sesama ahli kumpulan dan bina satu peta minda. Boleh? Boleh tak? Cikgu nak peta minda tu biar cantik, biar macam kalau orang tengok Boleh, tu tak cikgu. adalah boring sangat. Boleh? Boleh cikgu. Bagus semua. Semangat ya. Baiklah. Bila kamu dah siap bina peta minda tu, cikgu akan minta wakil setiap kumpulan, mungkin 2 orang atau seorang untuk bentang. Cikgu nak kamu berkongsi dengan rakan-rakan kamu tentang apa yang kamu dapat. Okey. Cikgu harap jelas ya? Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas. Okey, terima kasih. Baiklah, sekarang kan cikgu nak wakil setiap kumpulan. Bolehkah? Siapa nak wakil jadi ketua kumpulan? Boleh. Wakil-wakil. Saya cikgu. Baik. Sekarang cikgu dah ada 6 orang wakil. Jadi cikgu akan
spin fate wheel untuk tentukan warna sampul yang kumpulan kamu akan dapat. Boleh? Baiklah. Sekarang cikgu akan kongsikan skrin. Baiklah, sekarang cikgu akan putarkan fate wheel ni untuk tentukan warna sampul yang akan kamu dapat, dan dalam sampul tu ada gambar sebagaimana yang telah cikgu katakan tadi. Okey, ni untuk kali pertama adalah untuk kumpulan 1. Okey, cikgu spin ya. Baiklah. Mana kumpulan 1? Kumpulan Saya cikgu. Baik, kumpulan kamu dapat warna hijau. Jadi lepas ni cikgu akan buka sampul warna hijau dan kamu akan analisis lah gambar yang terdapat dalam sampul tu, boleh? Boleh cikgu. Okey, sekarang untuk kumpulan kedua. Okey, kumpulan 2 dapat warna kuning. Ketua kumpulan 2, boleh? Saya cikgu. Okey, nanti kamu Boleh. bincang dengan ahli kumpulan kamu dan hasilkan peta minda yang cantik. Okey. Seterusnya, cikgu nak tunjukkanlah kepada kamu sampul yang terdapatnya gambar. Okey, sekejap ya. Tak nampak cikgu. Nampak? Okey. Tadi kalau yang dapat sampul merah, dia akan ambil yang ni, gambar yang pertama ni. Dan yang dapat sampul warna kuning, dia akan ambil yang ni, okey? Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan lain. Jadi kamu akan bina satu peta minda berdasarkan gambar ini. Cikgu nak yang menarik dan bermaklumat. Okey? Boleh? Baiklah. Kalau kamu nak tanya, boleh tanya, dan kamu juga boleh rujuk buku teks pada muka surat 42. Sekarang cikgu akan pecahkan kamu ke dalam kumpulan masing-masing. Baiklah, 8 minit dah berlalu, jadi cikgu mempersilakan kumpulan pertama untuk membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas dan tunjukkan kepada rakan-rakan sekelas yang lain. Dipersilakan kumpulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Cikgu Dilah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini setelah kami melakukan perbincangan secara berkumpulan, maka inilah hasil yang kami dapat. Okay, yang kami dapat adalah proses berlakunya gerhana bulan. Seperti dalam gambar, bulan terlindung di belakang bumi. Okay. Kemudian prosesnya dimulakan dengan ia berlaku apabila bumi, matahari dan bulan berada dalam satu garis lurus. Kemudian bumi melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Seterusnya, bayang-bayang bumi akan menutupi bulan dan cahaya matahari tidak sampai ke bulan menyebabkan bulan gelap. Di sini berlakulah gerhana bulan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Siti Nur Asikin dan kumpulan 1 untuk pembentangan tadi. Cikgu boleh puji pembentangan tersebut kerana jika kita lihat peta buih yang dihasilkan oleh kumpulan tersebut mengandungi semua proses yang menunjukkan bagaimana gerhana bulan itu berlaku dan kesan daripada terjadinya gerhana bulan tersebut. Jadi kita kembali kepada gambar, kita lihat bagaimana matahari, bumi dan bulan berada pada satu kedudukan yang selari atau kita panggil atau sejajar lah kan. Apabila matahari ni kita tahu dia lebih besar jika dibandingkan dengan saiz bumi dan bulan. Jadi apabila cahaya matahari tu terkena bumi yang lebih besar daripada bulan, dia akan menyebabkan cahaya daripada matahari tidak sampai ke bulan.
Jadi bulan akan menjadi gelap kerana bumi atau bayang-bayang daripada bumi telah menutupi bulan. Jadi itu akan menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Cikgu nak tahu kumpulan lain faham tak dengan apa yang kumpulan 1 bentangkan? Faham cikgu? Faham, okey. Cikgu. Baik, terima kasih Nabila Syafiqah. Okey, seterusnya cikgu akan beralih ke kumpulan 2. Baiklah, tadi ke-6 kumpulan dah melakukan pembentangan dan cikgu rasa pembentangan daripada kamu tidak lari daripada topik kita pada hari ini, dan pembentangan daripada kamu semua adalah menarik dengan kreativiti masing-masing. Jadi tadi cikgu dah galakkan kamu meneroka bagaimana fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari berlaku, dan cikgu dah galakkan kamu bagaimana kamu semua nak kenal pasti kejadian 4 musim. Jadi cikgu akan tambah pengetahuan kamu dengan penerangan secara jelas dan lebih terperinci berkenaan dengan kesan-kesan yang terjadi akibat peredaran bumi. Okey, cikgu akan tunjukkan kamu model hidup yang boleh membantu kamu semua untuk memahami topik ini dengan lebih jelas. Okey. Okey, baiklah semua. Cikgu harap kamu fahamlah dengan apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Jadi sekarang cikgu akan menggunakan model, model gambar maujud ni untuk mencuba menerangkan kepada kamu dengan lebih jelas bagaimana peristiwa ataupun kesan-kesan yang terdapat di dalam video tadi. Okey, dah bersedia dah semua? Sedia. Sudah. Terima kasih yang bagi respon. Okey, sekarang cikgu, kamu semua dapat lihat kan gambar model maujud. Okey, ada matahari, bulan dan juga bumi. Okey, sekarang cikgu akan terangkan berkaitan dengan musim yang pertama iaitu musim solstice, musim sejuk. Okey. Solstice, musim sejuk. Okey. Sekarang cikgu akan terangkan kejadian 4 musim, di mana terdapat 2 solstice dan juga 2 equinox. Tapi sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut, cikgu nak tanyalah, ada tak siapa-siapa yang nak tanya soalan berkaitan dengan topik ni? Ada tak? Boleh cikgu. Silakan Nabila, boleh-boleh. Apa beza solstice dengan equinox tu? Okey, terima kasih. Cikgu suka soalan kamu. Okey, beza antara solstice dan juga equinox ni di mana solstice ni merujuk kepada perubahan cuaca ataupun waktu siang dan malam yang tidak sama panjang di sesuatu kawasan. Manakala equinox ni pula merujuk kepada sesuatu kawasan yang menerima cahaya matahari yang mengalami, yang mengalami waktu siang dan malam adalah sama panjang. Jelas tak? Jelas. Okey, seterusnya cikgu akan teruskanlah dengan menerangkan sedikit ciri berkaitan dengan solstice musim sejuk ni. Okey, pada ketika solstice musim sejuk ni berlaku, ia berlaku pada 22 Disember. Pada waktu ni cahaya matahari adalah mengenai garisan jadi. Okey, garisan jadi ni kamu dapat lihat kan tanda anak panah tu yang berwarna pink. Nampak tak? Nampak. Okey. Pada waktu ni kejadian siang dan malam adalah tidak sama panjang lah. Okey, sebab tu kita sebut solstice. Seterusnya cikgu akan Nampak, pergi kepada cikgu. Okey, terima kasih. Seterusnya cikgu akan pergi kepada slide yang seterusnya iaitu equinox musim bunga. Okey, equinox musim bunga ni kamu dapat lihat ia berlaku pada tarikh 21 Mac. Okey. Pada ketika ni cahaya matahari adalah tegak di garisan apa? Agak-agak garisan apa? Kalau kejadian siang dan malam adalah sama panjang. Tahu tak? Tak tahu. Oh, tak apa kalau tak tahu. Cikgu nak terangkan kejadian bila kejadian siang dan malam yang sama panjang, ia adalah apabila cahaya matahari mengenai tegak di atas garisan khatulistiwa. Okey? Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada musim yang ketiga iaitu solstice musim panas. Okey, solstice musim panas ni berlaku pada tarikh 21 Jun. Dan pada ketika ini cahaya matahari akan mengenai tepat kepada garisan
Sartan. Okey. Dan pada ketika ini siapa tahu kejadian bila sebut solstice, cikgu dah cakap tadi, kejadian siang dan malam adalah sama panjang ke tak Sama sama panjang? panjang. Tak sama panjang. Okey, bagus. Pandai. Terima kasih. Maknanya kamu fokus lah tu tadi cikgu cakap kan. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada yang terakhir iaitu musim equinox, musim luruh. Pada ketika ini cahaya matahari akan mengenai tepat ke garisan khatulistiwa juga menyebabkan penerimaan cahaya matahari itu adalah sama di kedua-dua belah kawasan. Dan pada ketika ini musim ketika ini waktu siang dan malam adalah sama panjang lah. Okey, berlaku pada 23 September. Okey, sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, ada apa-apa nak tanya tak yang tak jelas berkaitan dengan kejadian 4 musim ni? Ada tak? Ke semua dah faham? Saya nak tanya. Ya, boleh silakan. Cikgu, kenapa Ya. di Malaysia tak ada salji? Oh, bagus soalan ni. Terima kasih kerana bertanya. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, okey, kejadian siang dan malam yang sama panjang ni berlaku apabila sesuatu kawasan tu berada di dalam garisan khatulistiwa. Okey, negara tercinta kita, negara Malaysia ni terletak di dalam garisan khatulistiwa tu. Jadi kita hanya mengalami musim panas dan juga musim hujan lah. Okey, musim terpujuk. Kita tak ada musim sejuk, musim kejadian 4 musim tu. Faham tak? Sebab kita bukan berada di garisan Sabang ataupun di garisan Jadi. Okay, terima kasih kerana bertanya. Okay, ada apa-apa lagi tak orang lain? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan dengan tunjuk video lah. Ada cikgu. Tak ada, okey. Sekarang cikgu akan buka slide untuk tunjuk bagaimana cara model yang cikgu cerita tu berfungsi untuk menunjukkan pergerakan bumi iaitu putaran dan peredaran bumi mengelilingi matahari berlaku dalam masa yang sama sehingga boleh menghasilkan kejadian 4 musim ni. Cikgu nak kamu semua fokus dan catatlah, okey, kedudukan matahari apa semua tu sebab nanti mungkin kamu akan guna untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, baiklah, semua faham tak dengan video tadi? Faham. Faham Okey, cikgu. sekarang Faham okey, cikgu. baiklah. Terima kasih yang bagi respon. Okey, sekarang adalah gambar untuk menunjukkan kejadian 4 musim, okey. Gambar ni cikgu ambil daripada Google juga sebab cikgu pun tak pernah sampai lagi, okey. Tadi cikgu tanya ada kan yang dah pernah rasa ni, musim ni, 4 musim ni. Pernah rasa musim Okey, baik. panas je cikgu. Pernah, Tak apalah. Juga macam tu, tak apa. Ada Nanti cikgu. adalah Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada kesan yang seterusnya. Okey, kejadian 4 musim kita dah selesai. Dah ada 2 lagi kesan. Apa tadi? Kesan apa ada 2 lagi? Gerhana. Betul. Sebelum cikgu terangkan apakah perbezaan antara gerhana bulan dan juga gerhana matahari ni, cikgu nak tanya dulu. Apa yang kamu faham berdasarkan video tadi? Bila kita sebut gerhana ni, apa yang bermaksud dengan gerhana tu? Ke semua tak tahu? Tahu sebut gerhana je? Cikgu, Ya? bumi, bulan dengan matahari berada pada Betul. Selari. Kedudukan selari. Betul lah betul. Terima kasih kepada yang jawab. Okey. Sekarang cikgu akan tanyalah, cikgu nak tanya. Apa yang kamu dapat lihat dalam gambar gerhana bulan dan gerhana matahari yang cikgu tunjuk ni? Apa perbezaan antara kedua-dua gambar ni? Ada tak yang nampak perbezaan? Kedudukan bulan cikgu. Betul. Kedudukan bulan dan juga bumi. Okey, untuk mudahkan kamu ingat, gerhana ni, cikgu bagi tips lah. Gerhana ni sebenarnya dia merujuk kepada bayang. Okey, sama ada bayang bumi ataupun bayang bulan. Kalau gerhana, kita sebut gerhana bulan, ia merujuk kepada bayang bumi yang melindungi cahaya matahari daripada sampai ke permukaan bulan. Okey.
Ini menyebabkan apabila bayang bumi tu melindungi sepenuhnya bulan, ia akan kita panggil sebagai bulan penuh seperti yang terdapat dalam video tadi kan? Ada tak? Perasan tak tadi ada tunjuk bulan penuh? Ada cikgu, ada. Okey. Okey, begitulah. Jadi apabila bumi melindungi separuh daripada bulan, akan terjadi fasa gerhana bulan separa lah. Okey, nanti cikgu akan tunjuk gambar lepas ni. Seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan dengan gerhana matahari, sama juga, cuma gerhana matahari bulan yang berada di tengah-tengah menyebabkan cahaya matahari tidak dapat sampai ke bumi. Okey, walaupun di sini cikgu nak terangkan, walaupun saiz matahari adalah berkali-kali ganda lebih besar daripada bumi dan juga bulan. Okey, apabila jaraknya yang terlalu jauh kan, matahari dengan bulan kan jauh kan, berjuta-juta kilometer kan, jadi akan menyebabkan saiz bulan tu menyamai saiz matahari. Maknanya bila kita tengok di langit bumi, saiz antara kedua-dua planet tu adalah sama. Jadi apabila berlakunya gerhana matahari, okey, kita akan nampak macam matahari tu hilang dan dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar daripada matahari. Perasan tak bagi yang pernah tengok gerhana matahari? Kamu perasan tak fenomena tu? Tak perasan cikgu. Perasan. Okey, tak apa, nanti cikgu akan tunjuk gambar, okey? Okey. Kemudian cikgu sekarang ni cikgu tengah tunjukkan gerhana bulan. Okey, gambar fasa-fasa gerhana bulan. Okey, yang ni. Nampak tak? Semua nampak, okey? Kalau tak nampak beritahu Nampak cikgu. Nampak, okey. Okey, baiklah, terima kasih. Gerhana bulan ni, okey, bila nampak yang warna putih tu, gerhana bulan belum berlaku. Okey, bulan berada dalam keadaan biasalah tu. Okey, gambar pertama. Lepas tu gambar kedua, ketiga dan keempat tu, bayang bumi dah mula melindungi lah tu bulan. Dan yang cikgu bulat tu apa? Siapa tahu? Yang cikgu bulat dalam bulatan merah tu, nampak tak? Kita Nampak. panggil apa? Kita panggil fasa apa kat situ? Bulan penuh. Gerhana penuh. Betul. Gerhana bulan. Betul-betul. Pada masa tu gerhana bulan penuh berlaku sebabnya bayang bumi dah melindungi seluruh permukaan bulan. Jadi berlakulah bulan penuh tu seperti yang ditunjukkan dalam video awal tadi. Dan seterusnya 3 gambar terakhir tu menunjukkan bayang bumi dah mula meninggalkan bulan lah. Okey. Seterusnya cikgu akan tunjuk gambar gerhana matahari. Okey. Perasan tak? Kamu nampak macam matahari hilang kan? Nampak. Kan? Macam ada benda yang lagi besar yang lindung matahari sebenarnya. Itu hanyalah bulan dan kita yang berada di bumi ni, masa gerhana matahari berlaku, kita akan nampak bayang bulan tu je lah. Maknanya matahari tu hilang. Sedangkan matahari ada je. Tapi dilindungi oleh bulan disebabkan oleh kedudukan yang selari tu lah. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua faham lah kan? Faham tak dengan penjelasan cikgu berkaitan dengan kesan-kesan peredaran bumi ni menggunakan model? Faham tak? Sebabnya kalau selepas ni kita akan gunakan maklumat-maklumat ni untuk aktiviti yang seterusnya lah. Faham, cikgu. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita faham. Okey, bagus. Kita akan teruskan ke aktiviti yang seterusnya. Okey, baiklah. Berdasarkan aktiviti yang telah kamu lakukan sebentar tadi, okey, cikgu nampak hampir kesemua daripada kamu telah menguasai mengenai topik yang telah kita belajar hari ini. Okey, jadi cikgu telah menyediakan satu aktiviti kuis di mana kuis tersebut terdiri daripada 5 soalan objektif dan cikgu akan bagi masa selama 5 minit sahaja untuk menjawab. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka pada ruangan komen Zoom. Okey, cikgu ada bagi pautan. Kamu perlu menekan sahaja pautan tersebut dan tulis nama penuh masing-masing, okey? Dan tunggu arahan cikgu yang selanjutnya. Okey, kita tunggu rakan-rakan kita masuk di ruangan menunggu ya. Kejap cikgu. Okey, boleh-boleh. Okey, tak apa, kita tunggu. Okey, nampaknya kawan kita seorang dah masuk. Okey, mana rakan-rakan yang lain? Okey, Fadilah dah masuk. Kita tunggu seorang saja lagi ya.
Kalau kawan kita tak boleh masuk tak apa, kita mulakan dahulu ya. Nanti cikgu bagi link ni dekat grup WhatsApp. Okey? Okey, kita dah boleh mula. Okey, bersedia ya? Okey, 1, 2, 3. Okey, dah boleh mula sekarang. Okey, nampaknya Fadilah mendahului. Wow, ada persaingan ya. Okey, soalan yang terakhir ni ya. Wow. Okey, nampaknya kita dah ada pemenang. Okey, yang pertama iaitu Nik Nur Syafiqah binti Khairul Anwar. Okey, berikan tepukan sikit. Okey, bagus. Bagus. Okey, yang kedua Nur Fadilah. Wow, tidak jauh ya markah. Dan yang ketiga Siti Nur Ashikin. Tidak mengapa, nombor 3 pun terbaik. Okey, bagus semua ya. Okey, jadi aktiviti kita tidak sampai di sini saja. Jadi cikgu nak buat sedikit perbincangan lah mengenai 5 soalan tadi ya. Okey, sekejap. Okey, kita akan membuat perbincangan sedikit mengenai soalan-soalan tadi. Susah ke soalan tadi? Tak susah. Boleh lah cikgu. cikgu. Tak dengar suara? Tak Oh, susah cikgu, saya salah baca je. bagus. Tidak mengapa. Nanti kita jawab lagi lain kali, okey? Kan berlakunya kejadian berapa musim? 4. Betul, 4. 4 musim. Ada yang salah ke tadi? Tak ada cikgu. Okey, tak apa, tak apa. Okey, yang kedua. Bumi mengambil masa selama berapa hari untuk melengkapkan satu peredaran seperti dalam gambar rajah berikut. Okey, berapa? Berapa masa? Tadi cikgu dah terangkan. 365 berapa? hari. 1/2 hari. Salah. Kita kena ingat, okey, satu peredaran mengambil masa selama 365 1/4 hari ya. Ramai yang silap dekat sini. Okey, kena ingat tu ya. Okey, yang ketiga, semua pernyataan di bawah berkaitan peredaran bumi adalah betul kecuali, okey, kecuali yang mana salah? Satu je salah. Biru tu cikgu. Betul. Arah Peredaran jam, bumi cikgu, arah adalah melawan arah jam. Okey, tepat sekali. Okey, yang keempat, satu peredaran lengkap bersamaan dengan satu, okey, satu Tahun. apa? Tahun. tahun. Pandai. Okey, soalan terakhir. Berikut merupakan kesan peredaran bumi kecuali, okey, kecuali apa? Satu je yang salah. Kejadian siang dan malam. Kejadian Sebab siang tu dan putaran malam, cikgu. Tu putaran. Pandailah anak murid cikgu ni. Okey, nampaknya kamu semua sudah faham. Okey, jadi setakat itu sahajalah aktiviti kita di bahagian kuis. Jadi kita akan beranjak kepada aktiviti seterusnya. Okey, baiklah kelas. Kita dah berada di penghujung untuk proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum cikgu buat kesimpulan, cikgu nak dengarlah sedikit rumusan ataupun sedikit pendapat lah daripada kamu semua berkaitan dengan apa aktiviti dan juga topik kita pelajari pada hari ini. Ada tak siapa-siapa yang volunteer, yang suka rela nak
Saya. Saya lah Ah, cikgu. Oh, baru saya tahu kenapa matahari boleh hilang dan bulan menjadi penuh. okey, terima kasih. Ya, betul. Sebab tu penting kita mempelajari berkaitan dengan pergerakan bumi ni supaya kita tidak mempunyai pendapat yang mengarut lah, okey. Mengikut kita akan mempunyai info yang tepat. Okey, kesimpulan yang cikgu akan buat adalah seperti yang kita dah belajar minggu lepas, okey, pergerakan bumi mempunyai dua, iaitu putaran dan juga peredaran. Okey, putaran tu bermakna kejadian ataupun kesan yang akan mengambil masa selama 1 hari sahaja, seperti kejadian siang dan malam, pembiasaan yang lazim, perubahan arah pasan surut lautan. Manakala peredaran bumi mengelilingi matahari seperti yang berlaku yang kita belajar pada hari ini lah, yang mengambil masa selama 365 hari, okey, ataupun mengambil masa selama 1 tahun, iaitu kejadian 4 musim. Kejadian apa lagi? 2 lagi kejadian apa? Gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya betul. Okey, terima kasih kepada yang menjawab soalan cikgu. Okey, sebelum cikgu terlupa, sebenarnya cikgu dah sediakan soalan tambahan untuk kamu semua. Sekejap Okey, soalan tambahan ni cikgu buat dua jenis di mana terdapat soalan objektif dan juga soalan subjektif. Untuk soalan objektif ni, cikgu akan berikan kepada 4 orang pelajar yang mendapat markah 3 ke bawah lah dalam kuis tadi kan. Okay. Dan pelajar lain akan menjawab soalan subjektif. Bagi soalan objektif, pelajar akan dapat teruslah markah selepas mereka submit tu. Manakala untuk pelajar yang menjawab soalan subjektif ni, mereka jawapan tu kita akan bincang lah sebab cikgu takut ada jawapan yang betul tapi Google Form tu tanda salah. Jadi kita akan bincang di kelas yang seterusnya. Setakat ni cikgu rasa itu je lah setakat ni untuk pembelajaran pada hari ini. Ada apa-apa lagi tak yang nak tanya sebelum kita tutup kelas pada hari ini? Okey, kalau semua dah, dah faham. Okey, terima kasih. Okey, cikgu rasa setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh semua kepada cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.